Sebab bila mana berada dekat pada mahsyar Allah Subhanahu wa taala, bila mana kesemua makhluk dekat pada mahsyar ni adalah satu hitungan kita akan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu kata para ulama, ketika mana semua makhluk berada dekat pada mahsyar, tidak ada satu ucapan, tidak ada satu perkataan yang mampu diucap oleh manusia pada ketika itu. Bahkan kata para ulama, para nabi pun tak mampu nak ucapkan walaupun sepotong ayat. Disebabkan apa? Disebabkan saking takutnya berada dekat pada mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Kerana al-yauma nakhtimu ala afwaihim, ketika itulah kata Allah, kami kunci mulut kalian. Kami kunci mulut kalian, sehingga kan bila mana kalian dipanggil nama si fulan bi si fulan menghadap kami, tangan dan kaki kalian akan berkata-kata. Sebab itulah dekat pada mahsyar kata para ulama, Allah himpunkan, Allah bentangkan satu padang yang sangat luas, kerana di pada mahsyar adanya 5 makhluk. Adanya manusia daripada zaman Nabi Adam alaihi salam sampailah manusia yang terakhir sekali hidup di atas muka bumi. Dihimpunkan di satu tempat. Tak cukup dengan itu, Allah himpunkan lagi golongan yang kedua adalah golongan jin. Jin yang kita wallahu alam tak tahu bila permulaan hidup jin, tak tahu, wallahu alam. Ya, ada ulama yang mengkaji, cuma perbahasan sangat panjang. Golongan kedua adalah golongan jin, dan golongan ketiga kata para ulama yang akan dihimpunkan oleh Allah adalah golongan haiwan. Kesemua haiwan akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah haiwan dia tidak ada timbang tara. Haiwan tidak akan dipanggil oleh Allah untuk menimbang pahala mereka, untuk menimbang dosa mereka, tidak. Tujuan haiwan Allah himpunkan dekat pada mahsyar kata para ulama adalah untuk mencari bela kepada mereka. Andai kata ada manusia yang pernah pukul haiwan, menyakiti haiwan, ketika itulah haiwan tu akan berkata, wahai Allah, si fulan bi si fulan pernah pukul aku. Wahai Allah, si fulan bi si fulan pernah membela aku, tapi dia menyeksa aku. Ketika itulah kita akan menerima balasan bila mana haiwan mengadu akan perbuatan kita. Maka haiwan akan dilupuskan oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana selesai. Dan golongan ketiga adalah golongan malaikat, dan yang kelima adalah iblis. Cuma yang membezakan iblis dengan jin dua benda. Iblis tidak akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis tidak ada pahala, tidak ada dosa. Kerana ketika mana iblis berada dekat pada mahsyar, Allah akan terus masukkan ke dalam neraka. Sebab itulah ada satu slot khusus, kalau nak buat kuliah lah, khutbah iblis dalam api neraka. Iblis ada khutbah dia. Ketika mana semua ahli neraka dihimpunkan oleh Allah di satu tempat dalam neraka, ketika itulah iblis akan naik dan berkhutbah. Panjang, nanti insya-Allah kalau ada masa. Jin sama dengan manusia, ada pahala dan ada dosa. Manusia pun sama. Dan ketika itulah kita akan dipersoalkan apa jua yang kita buat. Andai kata kita pernah melakukan A, maka kita akan dipersoalkan A. Sebab itulah kata para ulama, setiap manusia ada buku amalan kita. Saya ada buku amalan saya. Tuan dan puan-puan sekalian, ayah dia dan bonda sekalian, ada buku amalan masing-masing. Seandainya kata para ulama bagi gambaran kepada kita, seandainya buku amalan itu diberikan kepada orang bukan Islam, ketika itulah orang bukan Islam akan mengatakan, buku jenis amalan apakah ini? Bagaimana kesemua yang aku pernah lakukan, yang aku pernah kerjakan di atas muka bumi ditulis dalam buku amalan ini? Ketika itulah bila mana namanya dipanggil, dia melarikan diri. Tetapi kalau orang Islam, bila mana dia melihat orang beriman, bila mana kita melihat buku amalan kita, moga-moga kita tergolong dalam golongan orang yang beriman kepada Allah. Amin. Bila mana orang beriman melihat buku amalan mereka, ketika itulah orang beriman senyum. Sebab bila mana kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, topik pada mahsyar ni panjang. Saya pernah buat satu topik pada mahsyar dengan private punya company, 5 jam pada mahsyar saja. Sebab banyak ilmu yang Allah masukkan dalam pada mahsyar dalam Quran. 5 jam tu pun tak cukup. Sebab topik pada mahsyar ni adalah satu permulaan hidup bagi manusia. Kalau sekarang kita ingat, pengakhiran hidup kita adalah bila mana kita mati. Sebenarnya tidak.
ketika mana si fulan manusia itu mati, itu kata para ulama itu adalah permulaan hidup bagi manusia. Andai kata dia mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, mati dalam keadaan ada dosa banyak, maka hari pertama dia berada di alam barzah, hari pertama itulah dia akan menerima seksa, dan perjalanan dia ke alam pada mahsyar sangatlah panjang, sangatlah pedih.